Didik TV KPM. Bersama kami di slot menengah rendah Didik TV KPM dan sekarang ini Ifah nak tahu juga cikgu, kalau di Malaysia sendiri apa yang kita lalui sebenarnya? Bagaimana zaman prasejarah di negara kita? Okey, mari kita lihat pembelajaran kita seterusnya, zaman prasejarah di Malaysia. Tadi kita lihat zaman prasejarah secara umum. Betul? Okey, kita lihat lokasi zaman prasejarah di Malaysia. Okey, kita lihat zaman Paleolitik yang berlaku 40,000 sebelum Masihi, iaitu berlaku di Tingkayu, Sabah, Gua Niah, Sarawak, Kota Tampan, Perak dan Lembah Mansuli, Sabah. Dan masih ada lagi tinggalan-tinggalan masyarakat zaman Paleolitik ini masih kekal sehingga sekarang. Okey, kita lihat pula zaman Mesolitik yang kita juga gelar sebagai Hobbinian. Okey, zaman Mesolitik berlaku 12,000 hingga 2,800 sebelum Masihi yang berlaku di Jenderam Hilir, Selangor, Gua Madai, Sabah, Gua Cha, Ulu Kelantan dan Bukit Tegun Lembu di Perlis. Dan dia terus berlaku kemudian melalui zaman Neolitik yang berlaku sekitar 2,800 hingga 500 sebelum Masihi di Gua Kecil Pahang, Sungai Tembeling Pahang, Lubang Angin Sarawak, Gua Tapadong Sabah, Jenderam Hilir Selangor. Ini berdasarkan pengkajian-pengkajian dilakukan oleh ahli sejarah. Dan zaman logam boleh dilihat melalui pengkajian masyarakat zaman logam yang berlaku sebelum pada 500 sebelum Masihi dan 500 sebelum Masihi. Sebelum Masihi dan 500 Masihi. Dan dia berlaku di Sungai Tembeling Pahang dan Lembah Bernam, Selangor. Jadi bila kita lihat tempat-tempat ini menunjukkan negara kita telah melalui empat zaman ini melalui pengkajian-pengkajian ahli sejarah dengan penemuan pelbagai artifak. Jadi seterusnya kita lihat apa yang boleh dikaji melalui lokasi zaman prasejarah di Malaysia ialah teknologi. Teknologi merupakan bukti penting yang menunjukkan kewujudan zaman prasejarah di Malaysia dengan penemuan pelbagai jenis alatan. Penemuan menunjukkan manusia zaman prasejarah di negara ini mempunyai kemahiran menghasilkan peralatan batu dan logam. Peralatan ini digunakan untuk kehidupan harian untuk memotong, menetak dan memecahkan tulang. Contohnya, ahli sejarah telah menemui peralatan batu semasa zaman Paleolitik tetapi menjumpai peralatan menggunakan besi dan logam iaitu tulang mawas semasa zaman logam. Bagi tembikar dan manik, pelbagai jenis tembikar dijumpai seperti yang ditemui di Gua Niah, Sarawak. Menunjukkan manusia zaman prasejarah di negara ini telah melakukan inovasi yang hebat. Di mana mereka boleh menunjukkan kesenian mereka dengan mencipta perhiasan-perhiasan daripada manik serta boleh mencipta tembikar dengan pelbagai bentuk, saiz dan corak hiasan. Selain itu, masyarakat juga memperlihatkan penemuan zaman prasejarah ini dengan lukisan gua dan ukiran batu. Contohnya seperti di paparan inilah contoh lukisan gua dan ukiran batu. Merupakan cara komunikasi untuk menyampaikan maklumat tentang kehidupan mereka. Maksudnya lambang-lambang yang mereka lukis itu memberi maklumat bagaimana mereka menyampaikan komunikasi mereka. Betul cikgu, mungkin ketika itu mereka tidak lagi tahu cara untuk bertutur menggunakan kata-kata, jadi mereka menggunakan lukisan. Ya, betul. Wow, menarik. Dan mereka menggambarkan kehidupan manusia harian dengan contohnya aktiviti memburu dan amalan ritual. Dari segi kepercayaan pula, di negara kita memperlihatkan penemuan idiofak di beberapa tapak perkuburan di mana menunjukkan masyarakat prasejarah mengamalkan kepercayaan. Contohnya di Gua Cha, Kelantan ini tadi menunjukkan kepala mayat diletakkan di atas bantal batu dan mayat ditanam bersama bahan makanan yang menunjukkan kehidupan selepas mati. Ini ialah ciri yang berlaku yang ditemui di zaman prasejarah di Malaysia. Betul. Jadi sebagai rakyat Malaysia, sebagai generasi muda pada hari ini, kita mestilah mengetahui mengapa kita perlu memelihara tinggalan prasejarah.
Okey, yang pertama memastikan warisan zaman prasejarah boleh dilihat generasi masa kini. Bila kita lihat Gua Nia, kita boleh tahu ini ialah tempat tinggal masyarakat zaman Paleolitik. Okey, kemudian kita boleh melihat bagaimana pengkajian tentang zaman prasejarah dilakukan oleh ahli sejarah dengan penemuan alat-alat batu, alat logam, kubur dan sebagainya. Selain itu, menjadikan manusia zaman ini mempelajari dan mengambil iktibar tentang kehidupan masyarakat zaman sejarah untuk membangunkan kehidupan mereka pada masa itu. Selain itu, menjadikan masyarakat kita supaya menghargai sumber alam. Bagaimana masyarakat zaman prasejarah menggunakan semaksimum mungkin alam semula jadi untuk hidup. Dan yang terakhir, melahirkan ramai ahli arkeologi yang mengkaji tinggalan zaman sejarah, prasejarah supaya kita semua boleh melihat apakah tinggalan zaman lampau supaya kita semua boleh mengambil iktibar dan supaya kita menghargai warisan yang ada. Betul, cikgu. Saya setuju semua sekali. Okey, untuk kita menilai pemahaman murid untuk tajuk ini, mari kita lihat bagaimana murid mengaplikasikan pemahaman zaman prasejarah ini dalam kehidupan. Okey, kita lihat apakah iktibar yang anda perolehi daripada kehidupan masyarakat zaman prasejarah. Okey, siapa nak cuba jawab? Kuratu nak cuba jawab. Silakan Kuratu. Iktibar yang saya perolehi daripada kehidupan masyarakat zaman prasejarah ialah mereka sangat semangat dan rajin berusaha untuk mencapai sesuatu. Contohnya, masyarakat zaman Neolitik berburu di hutan untuk mendapatkan bekalan makanan. Selain itu, mereka mempunyai kreativiti yang tinggi. Contohnya, masyarakat zaman prasejarah mampu membuat tembikar yang cantik untuk perhiasan. Baik, terima kasih Kuratu. Oh, maksudnya Kuratu menjelaskan kehidupan zaman prasejarah yang Kuratu boleh ambil pengajaran. Tapi kita lihat dulu contoh jawapan sebelum cikgu bagi ganjaran kepada Silakan, Kuratu. cikgu. Okey, iktibar yang Kuratu boleh perolehi ialah semangat rajin berusaha untuk mencapai sesuatu. Contohnya, masyarakat zaman Neolitik berburu di hutan untuk mendapatkan makanan. Selain itu, mempunyai kreativiti yang tinggi, iaitu dengan contohnya masyarakat zaman prasejarah mampu membuat tembikar yang cantik untuk perhiasan. Terima kasih Kuratu. Kita bagi satu ganjaran untuk Kuratu. Okey, satu ganjaran yang istimewa buat Kuratu sekarang ini. Abang Irfan lekat dekat sini. Inilah dia. Tahniah saya ucapkan. Dan kita lihat pula soalan yang berikutnya, cikgu, silakan. Huraikan kepentingan menghargai warisan zaman prasejarah. Kepentingannya. Siapa nak cuba? Okey, Jadi kita bagi Syamil boleh, cikgu Syamil? Boleh. Irfanlah pilih. Cikgu setuju Setuju. Okey, cikgu setuju. Okey. Silakan Syamil. Kepentingan menghargai warisan zaman prasejarah ialah memastikan warisan zaman prasejarah boleh dilihat generasi masa kini. Selain itu, membolehkan pengkajian tentang zaman prasejarah dapat dilakukan oleh ahli sejarah. Akhir sekali, menjadikan manusia zaman kini mempelajari dan mengambil iktibar kehidupan masyarakat zaman prasejarah. Okey, terima kasih Syamil. Cikgu dapat lihat bagaimana Syamil boleh mengetahui kenapa penting masyarakat perlu menghargai warisan zaman prasejarah. Bila cikgu dengar jawapan Syamil, cikgu dah boleh bagi satu ganjaran untuk Syamil. Satu ganjaran. Sambil Irfan meletakkan ganjaran, kita lihat contoh jawapan yang murid-murid di rumah boleh jawab. Apakah kepentingan menghargai warisan zaman sejarah ialah memastikan warisan zaman prasejarah boleh dilihat generasi pada masa kini. Selain itu, membolehkan pengkajian tentang zaman prasejarah dapat dilakukan oleh ahli sejarah dan menjadikan manusia zaman ini mempelajari dan mengambil iktibar kehidupan masyarakat zaman prasejarah. Baik, itulah dia kepentingan kita untuk menghargai warisan zaman prasejarah. Dan sekarang ni cikgu, apa kata kita dapatkan satu rumusan murid untuk hari ini? Boleh cikgu? Boleh. Siapa cikgu nak pilih untuk bagi rumusan ni? Siapa nak cuba beri rumusan seluruh pembelajaran kita pada hari ini? Angkat tangan. Siapa nak angkat? Cuba angkat tangan. Okey. Damia. I know Kita Damia. bagi Damia. Silakan.
Sejak 40,000 tahun yang lalu, negara kita telah melalui pelbagai tahap zaman prasejarah sebelum menempuh zaman sejarah. Hal ini menunjukkan kepentingan negara kita dalam perkembangan sejarah dan tamadun manusia. Baik, terima kasih Ainur Damia. Bagaimana cikgu rumusan dia? Tepat rumusannya, Tepat maknanya rumusannya. kita perlu menghargai warisan zaman prasejarah kerana kehidupan kita pada masa ini ialah hasil daripada kesinambungan Betul. masyarakat zaman sejarah. Mereka ada penternakan, kita ada penternakan. Setuju. Mereka ada teknologi, Kita kita pun ada. teknologi. Jadi kita perlu bersyukur dengan apa yang kita ada, tetapi pada masa yang sama kita perlu menghargai apa masyarakat awal dahulu telah berikan kepada kita. Betul cikgu. Okey. Kalau tadi kita dapatkan rumusan daripada murid, apa kata kita dapatkan rumusan keseluruhan oleh cikgu sendiri? Silakan cikgu. Bila kita melihat, kita mempelajari zaman prasejarah, kita mestilah menghargai apa yang masyarakat zaman prasejarah telah lalui dan kita perlu mengambil iktibar bagaimana masyarakat zaman prasejarah boleh melalui hidup tanpa sebarang teknologi. Jadi, kita sebagai masyarakat pada hari ini perlu menghargai segala teknologi yang ada, segala kemajuan yang ada untuk memastikan negara kita terus maju pada masa akan datang. InsyaAllah. Kita doakan sama-sama. Dan memandangkan, kalau tadi kita lihat prestasi murid cikgu, bagi saya cemerlang, bagaimana cikgu pentaksiran kepada mereka? Saya lihat murid memahami dan boleh menjawab semua soalan dengan baik dan boleh mengaplikasi apa yang murid pelajari dengan kehidupan seharian. Jadi saya beri 10 bintang. Wah, 10 bintang? 10/10 untuk pemahaman murid pada hari ini. Baik, berikan tepukan untuk diri sendiri. Tahniah Habib ucapkan. Dan rakan-rakan kita kat rumah nak tahu juga cikgu, macam mana mereka nak dapatkan latihan pengukuhan ni? Dekat mana ada? Murid boleh mendapatkan latihan pengukuhan ini daripada portal Delima. Baik, terima kasih dan terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Rozana dan tentunya kepada Cikgu Azliana Mashuri kerana bersama kami untuk episod kali ini. Dan sedikit peringatan kepada semua, dalam kita menjadi seorang manusia, kita perlu cakna dengan sejarah kerana itulah asal usul kita sendiri. Jadi, saya harapkan kalau Aziz kita berjumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Didik TV, KPM.